muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya bercadang nak buat ulang kaji berkaitan dengan permintaan yang kita selalu minta kepada Allah, terutamanya pada waktu subuh. Kita sebenarnya hidup ini penuh dengan permintaan sebenarnya. Macam mana keadaan kita sekalipun, jadi suami ke, jadi isteri ke, jadi anak ke, jadi staf, jadi majikan, hidup kita penuh dengan permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, dapat sekali bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Allah memberikan keizinan kepada kita dapat melaksanakan solat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan kuliah sementara menanti masuknya waktu isyak. Mudah-mudahan sepanjang masa yang kita menunggu masuknya waktu solat yang berikut ini, kita diganjarkan dengan pahala mendirikan solat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah, barang siapa yang menanti masuknya waktu solat yang berikutnya dalam keadaan dia tidak kembali ke rumahnya, maka waktu penantian itu dikira dia sedang mengerjakan solat. Mudah-mudahan kita terus berterusan dengan kebaikan dalam apa jua keadaan kita semua, insya-Allah. Yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid Al-Falah, yang saya muliakan Sahibul Fadilah Ustaz Zuhairi, tuan imam kita, pegawai masjid. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Saya sangat berharap agar kita semua terus diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindari daripada wabak ini, dan kita juga berharap musibah ini menjadi kafarah penghapus salah silap kita yang sebelum ini, dan juga mengangkat darjat-darjat kemuliaan kepada kita. Dalam masa yang sama, dengan kepayahan yang ada, dalam keadaan kita ingin beribadat kepada Allah dengan kepayahan ini, mudah-mudahan ianya dapat menggandakan pahala kita. Inilah yang dipanggil al-musibah wahya al-ibtila, iaitu musibah antara fungsinya menjadi ibtila, iaitu ujian bagi orang-orang soleh dan beriman. Ujian dalam dua keadaan. Yang pertama untuk mengangkat darjatnya, dan yang kedua untuk menggandakan pahalanya.
maka kita berharap Allah sudi memberikan kebaikan yang banyak kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni saya bercadang nak buat ulang kaji berkaitan dengan permintaan yang kita selalu minta kepada Allah, terutamanya pada waktu subuh. Kita sebenarnya hidup ini penuh dengan permintaan sebenarnya. Macam mana keadaan kita sekalipun, jadi suami ke, jadi isteri ke, jadi anak ke, jadi staff, jadi majikan, hidup kita penuh dengan permintaan. Kita takkan mampu survive, takkan mampu hidup seorang-seorang, takkan mampu untuk nak semua benda kita boleh buat sendiri, susah. Jadi sebab itu kita kena meminta, kerana kekurangan dan kelemahan yang kita ada, maka kita kena minta, sama ada kepada manusia apatah lagi kepada Allah. Dalam banyak-banyak kita minta kepada Allah, ada sejenis permintaan yang dipanggil pada waktu subuh tu, dipanggil doa kunut. Kunut dalam arti kata dalam bahasa Arab sama ada berhenti, sama ada tunduk, sama ada patuh, khusyuk, apa lagi kunut, no argument, no excuses, itu maksud kunut. Al-qanitin berarti orang yang taat, orang yang patuh, orang yang tak ada dolak dalih, itu maksud kunut. Jadi bila kita sentiasa berdoa dengan doa kunut, bermaksud sepatutnya kita bertambah tetap hidup kita. Kerana intipati dalam doa kunut itu sebenarnya tujuannya adalah untuk merealisasikan kita jadi orang yang taat, yang patuh, yang tunduk. Jadi pada malam ni kita nak buat revision, ulang kaji kita sejauh mana kunut bukan sekadar isu Allah makbul tak makbul. Cuma yang kita nak highlight adalah sejauh mana kunut yang kita baca setiap hari itu membentuk personality kita, membentuk karakter kita. Dan itulah fungsi ibadat pun sebenarnya. Fungsi ibadat sebenarnya untuk membentuk karakter. Ibadat puasa membentuk karakter, ibadat solat membentuk karakter, ibadat haji membentuk karakter. Apa-apa ibadat, begitulah juga doa ini sebenarnya boleh membentuk personality. Sebab tu kita minta, sebab kita bukan sekadar nak dapat apa yang kita minta, malah dia jadi jiwa kita. Tuan-tuan rahmati Allah, cuma satu benda mungkin sebagai permulaan. Sebelum kita nak cerita pasal kunut membentuk personality, first thing first adalah sejauh mana kita betul-betul confident dengan doa kunut yang kita baca. Yakin dan confident pertama dari sudut adakah kita benar-benar faham apa yang kita minta. Itu nombor satu sekali. Paling mudah faham dalam arti kata kita baca Allahumma hadini atau Allahumma hadina fiman hadait, kita faham makna. Itu paling basic sekali lah. Sebelum nak cerita dia membentuk personality, tengok lu faham tak faham. Sebab dalam hadis Nabi pernah menyatakan innallaha la yuqbilu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima permintaan daripada hati yang lalai. Dia lost, dia tak tahu dia buat apa. Sometimes dia komplain kepada Allah, dia minta lama dah tapi Allah tak bagi pun apa yang dia minta. Walhal dia sendiri pun tak perasan apa yang diminta. Jadi first thing first, kita muhasabah dulu sejauh mana kita perasan apa yang kita minta dalam doa kunut. Yang orang sanggup berbalah pasal isu bid'ah tak bid'ah doa kunut, kita nak baca doa kunut sebab pada kita ada banyak benda yang penting yang kita nak sangat agar Allah beri kepada kita, dan doa itu boleh membentuk personality, karakter kita. Tuan sekalian, kita clear dulu tentang maksud-maksud doa kunut tu. Saya nak ambil yang basic-basic yang depan-depan tu je. Allahumma hadini atau Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah sebagaimana orang-orang yang Kau beri hidayah. Wa'afina fiman afait. Kita baca na je lah, senang Wa'afina fiman wa'afina fima afait. Ya Allah,
berikan kami kesihatan. Wa tawallana fi man tawallait, ya Allah berikan kami wali, perlindungan, keselamatan. Fi man tawallait, sebagaimana orang-orang yang kau berikan perlindungan. Wa barik lana fi ma a'tait, dan kau berkatilah kepada kami setiap apa yang telah kau beri kepada kami. Wa qina syarra ma qadait, ya Allah hindari kami, bebaskan kami daripada keburukan yang engkau tentukan kepada kami. Ini antara yang penting, yang terawal ni. Kita nak bagi clear sungguh-sungguh tuan-tuan, kita minta dan kita clear, kita faham apa yang kita minta. First kali kita minta hidayah. Apa penting kita minta hidayah? Kita dah ada hidayah dah pun, dah masuk Islam dah semua. Apa pentingnya nak lagi hidayah? Dalam surah Al-Fatihah kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam duduk antara dua sujud kita masih minta hidayah, Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita minta lagi hidayah. Dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait, minta lagi hidayah. Sedangkan kita telah dapat hidayah pun daripada Allah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, setiap hari kita perlukan ilham daripada Allah. Ilham adalah salah satu hidayah. Kita nak buat keputusan, kita nak buat apa-apa tindakan dalam kehidupan seharian kita, kita perlukan hidayah daripada Allah. Kita bukan Nabi yang dapat wahyu, tetapi kita nak ilham. Dan ilham adalah salah satu hidayah daripada Allah. Cara untuk kita dapat sesuatu keputusan, untuk kita nak buat, nak bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Maka sebab itu sangat perlukan hidayah. Dan bila kita minta selalu hidayah. Kalau kita bernasib baik, kita mendapat taufik daripada Allah. Begitu kita konsisten atas jalan hidayah, yang orang selalu sebut wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik iaitu kita akan bertepatan dengan jalan hidayah. Wafaqa, kita akan bertepatan. Allah dah bagi kita hidayah Islam, kita akan bertepatan dengan Islam, kita akan menyimpang daripada Islam. Konsistensi, istiqamah, committed, itu taufik daripada Allah. Maka sebab itu kita minta selalu hidayah. Kerana kadang-kadang kita takut ada banyak gangguan-gangguan di kiri kanan kita. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita mungkin boleh tersasar daripada gangguan-gangguan ini. Maka kita minta hidayah. Dan ulama sebut kepada kita, nak tahu kita dapat hidayah atau tak dapat hidayah, antara kesan yang kita boleh tengok pada diri kita pada 3 benda. Yang pertama, akidah kita betul. Jadilah orang baik macam mana pun, kalau akidahnya sesat, dia bukan jalan hidayah. Dia mesti salimatul akidah, akidah yang sejahtera. Mana-mana pertubuhan ataupun mana-mana ajaran yang dia claim dia Islam, tapi ajarannya menyimpang, zikirnya, cara ibadatnya, cara tutup auratnya, pergaulan lelaki perempuannya, kita tengok tu pelik, kita tengok, wah ini bukan hidayah. Kan? Jadi tapi ramai orang yang claim ajaran-ajaran sesat yang ada dalam negara kita ni terlalu banyak. Itu bukan jalan hidayah kerana akidahnya tidak sejahtera. Yang kedua, sahihul ibadah. Nak tahu kita dapat hidayah atau dapat hidayah, bila kita buat ibadat kita betul. Bukan sekadar akidah kita sejahtera, akidah kita betul, ibadat yang kita buat pun betul. Semayangnya betul. Sebab ada orang yang dia boleh niat dia semayang, kan? Ada orang dia kata selagi tak khusyuk tak payah semayang. Ada pengikutnya ramai di media sosial. Solat ni kena khusyuk, Allah sebut, bukan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Solat kena khusyuk. Jadi kalau selagi tak khusyuk, jangan solat. Tak boleh macam tu. So ibadat kita make sure kena betul. Itu membuktikan kita mendapat hidayah daripada Allah. Kesan hidayah. Dan yang ketiga, kesan hidayah adalah matinul khuluq, iaitu kita mendapat kemantapan akhlak, personality. Sebab biasanya orang yang dapat hidayah ini,
dia akan jadi orang baik lah. Kita boleh tengok perwatakan dia, perlakuan dia, communication, muamalat, perhubungan yang dia buat dengan orang, kita boleh nampak kesan berarti orang ni berada pada jalan hidayah. Maka sebab itu kita minta tuan hidayah kepada Allah ni setiap hari. Dalam solat kita 5 kali sehari, 5 waktu tu berapa kali kita minta hidayah. Termasuklah doa kunut kita minta hidayah. Tambah pula doa kunut itu diletakkan pada waktu subuh, nak membuktikan kepada kita ada banyak benda yang kita nak decide sepanjang hari ni. Jadi kita berharap dengan doa hidayah yang kita minta di awal pagi boleh membantu kita. Allah boleh memberikan kita ilham-ilham dalam buat keputusan harian kita. Maka penting kita jaga solat subuh yang terkandung di dalamnya doa minta hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan hidayah. So siapa? Para nabi, orang-orang soleh, itu orang-orang kan, orang-orang yang Allah telah beri hidayah. Jadi kita harap kita dapat jalan-jalan hidayah sebagaimana mereka. Wa'afina fiman afait. Berikan kami kesihatan. Wa'afina, berikan kami kesihatan ya Allah sebagaimana orang-orang yang Kau berikan kesihatan, afiat. Hari ini tuan-tuan, kita risaulah kan, tengok KKM pun dah bagi tahu kluster yang terbaru ini memangnya jenis apa dipanggil, yang jenis power 10 kali ganda, spreader tu. Jadi kita boleh risau balik lah pula kan. Jadi kita berharap Allah sihatkan kita sebagaimana orang-orang yang Allah berikan sihat. Allah sembuhkan bagi yang sakit, Allah sembuhkan bagi yang belum sakit, Allah hindarkan kita daripada benda-benda ini. Muslimin dan muslimat sekalian, bila kita minta sihat, semestinya sihat itu tidak akan datang sendiri, melainkan kita kena cari. Sebagaimana kita minta hidayah, hidayah tak akan datang sendiri, kita yang kena mencari jalan hidayah. Justru kalau lifestyle-nya tak betul, kesihatan tak akan datang kan. Dan yang paling utama adalah jangan sampai kita nak menjaga kesihatan sehingga kita menafikan segala nikmat yang Allah bagi pula. Ada orang hari ini rezeki yang Allah bagi depan mata, dia tolak rezeki. Orang hidang nasi terus, oi tak boleh nasi. Jangan tuan-tuan. Alasan takut sangat sakit, takut sangat kolesterol lah itu ini, dia punya tolak rezeki tu sampai macam tu sekali. Jangan macam tu. Kita beradab dengan makanan, kerana makanan itu adalah kurniaan daripada Allah. Tapi pula kalau makanan itu dihidangkan oleh orang yang telah bersusah payah untuk menyiapkan makanan untuk kita, tiba-tiba kita demi menjaga kesihatan kita menolak makanan begitu saja, tak boleh kan. Kita kena makan bukan sekadar halal tetapi tayyibah. Tayyibah dari aspek dari kaitan dengan nutrition, bukan sekadar penyediaan yang bagus, yang baik, yang bersih, tapi nutrisi pemakanan itu dikategorikan dalam konteks tayyibah, makanan yang sihat, healthy food. Portion banyak mana yang kita ambil dan seumpamanya. Kalau kita minta sihat tapi lifestyle kita tidak membawa ke arah kesihatan, maka seolah kita telah meminta kepada perkara yang tak elok. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu. Allah sebut, jangan campakkan diri kamu ke lembah kebinasaan, wa ahsinu, dan lakukan kebaikan, buat kebaikan. Berarti dalam bab jaga kesihatan pun jangan campak diri dalam kebinasaan, cara makan tak betul, lifestyle-nya apa semua sekali. Jadi tak boleh. Wa ahsin, buat benda yang elok, kembalikan balik kesihatan kita. So hari ni orang jaga fitness, orang start cari balik makanan organik, natural food dan seumpamanya, start makan suplemen ke atau whatever perkara lah yang boleh menjadikan kita sihat. Cuma yang paling utama, sihat untuk apa? Kalau kita orang beriman, sihat kita adalah supaya kita boleh beribadat kepada Allah. Itu yang paling utama sekali. Sebab sihat untuk ibadat itu sangat penting, sebab dia membawa kepada kesempurnaan ibadat dengan sebab kesihatan.
banyak bergandanya pahala, tinggi dan banyaknya pahala tertakluk pada kesihatan juga. Orang yang tak sihat dia tak boleh nak puasa. Orang yang tak sihat dia tak boleh nak sembahyang berdiri, minta maaf bagi yang mungkin sembahyang duduk dan seumpamanya. Dalam hadis Nabi pernah sebut salatul qa'id nisfu min salatul qa'im. Solat orang yang duduk pahalanya separuh daripada solat orang yang berdiri. Dalam arti kata, berarti penting sihat sebab supaya kita dapat pahala banyak disebabkan ibadat kita yang banyak. Even dalam teori psikologi pun, orang-orang yang berjaya ini digambarkan kepada 4 kategori dia boleh berjaya. Sama ada IQ dia bagus, intellectual quotient, intelligent quotient, ataupun emosinya bagus, emotional quotient, sikap dan emosi. Yang ketiga spiritual quotient, kecerdasan, kerohanian, jiwa spiritual dia. Dan yang keempat physical quotient, kecerdasan fizikal dia. So, teori psikologi juga sebut orang yang boleh berjaya ni kebarangkalian yang lebih tinggi adalah kalau fizikal dia sihat. Dan tidak nafikan ada je orang yang pakai kursi roda tapi sihat, pakai kursi roda tapi berjaya, ada, tidak dinafikan. Cuma majoriti orang yang boleh berjaya adalah bila orang-orang itu adalah orang yang sihat. Maka sebab tu kita nak jadi sihatnya supaya kita boleh berjaya dunia akhirat semestinya. Ibadat kita boleh buat dengan sungguh-sungguh dan seumpamanya. Dan kesihatan itu Nabi sebut spesifik, kena rebut, kena ambil kesihatan, kena jaga sihat. Igtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa faraghaka qabla syughlik wa ghinaka qabla faqrik wa hayataka qabla mautik. Kama qala Rasulullah, rebut 5 sebelum datang 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, yang terakhir hidupmu sebelum tiba masa matimu. Kesihatan Nabi highlight dalam hadis tersebut, hadis Bukhari Muslim ni. Nabi sebut pasal sihat. Justru sebab tu kita minta wa'afina fi man afid, kita minta kesihatan. Justru kita jagalah tuan-tuan, kita startlah balik kepada kehidupan yang healthy. Walaupun kita terpaksa berhadapan dengan dunia yang yalah, bukan senang nak jaga kesihatan pada hari ini. Tambah pula makanan-makanan yang kita ada hari ini, makanan yang diproses. Even sayuran-sayuran pun, sayuran yang disembur, apa bahan-bahan kimia, racun ulat dan seumpamanya. Telur-telur yang diberikan kepada kita hari ini pun telur-telur yang telah disuntik. Apa lagi? Daging-daging yang ada pun banyak juga yang bercampur-campur. Susahlah nak dapat betul-betul organik punya jenis, sama ada sayuran ataupun daging-daging ataupun makanan-makanan yang kita perlu bayar dengan harga yang mahal kalau kita nakkannya organik-organik. Ala kulli halnya, kita dah berada pada satu zaman yang kita terpaksa minum air sejuk dalam peti ais. Memang sejuk, even Nabi pun suka minum air sejuk, tapi bukan melalui artificial bahan-bahan yang macam ni. Nabi sejukkan air melalui labu sayung Nabi tu, tembika-tembika yang ada. Nabi minum juga air sejuk melalui apa? Melalui kirbah, iaitu kantung-kantung kulit yang sengaja Nabi gantung dekat tingkap tempat laluan angin, ataupun digantung pada binatang-binatang tunggangan yang laju, supaya angin yang menyapa kantung itu boleh menyejukkan air di dalamnya. Tapi kita hari ini terpaksa minum sejuk dengan benda-benda yang memaksa untuk disejukkan air tersebut. Kita terpaksa berada dalam dunia tu, ais dan seumpamanya. Kita terpaksa kan? Kita juga dihidangkan dengan hari ini mata kita yang sakit dengan sebab cahaya-cahaya handphone yang ada, televisyen dan seumpamanya. Semua ini bawa kepada kesihatan kita hari ini, sejauh mana kita boleh hadkan dan kita kontrol. So kalau kita minta sihat kepada Allah, so kita nilai balik lifestyle kita pada hari ini. Saya sebut daripada diri saya sendiri, supaya kita sama-sama kembali jaga baliklah diri kita, supaya kesihatan yang berbaki itu memudahkan kita, memungkinkan kita untuk beribadat secara akhirat,
termasuk juga ibadat kita yang bersifat keduniaan, iaitu pekerjaan kita, tanggungjawab kita, komitmen kita yang lain-lain yang bersifat dunia yang juga dikira sebagai ibadat, selagi mana kerja atau perkara yang kita buat masih dalam landasan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sihat dan kita minta doa supaya datang malam ni diberikan kesihatan. Kalau ada yang sakit, kita doa supaya yang sakit itu disembuhkan oleh Allah. Yang ketiga yang kita minta kepada Allah, wa tawallana fi man tawallait, ya Allah lindungi wali ni pelindung. Bertuah saya rasa bagi mereka-mereka yang diberikan kelebihan dekat dunia hari ni, yang dia ada bodyguard. Sekali kita tengok dia turun daripada kereta, seorang tolong buka, seorang tolong bawa beg, kiri kanan ada, belakang escort apa semua. Kita rasa macam untungnya orang ni, dia ada pelindung, dia ada haris, dia ada bodyguard ni. Kan seronok kita rasa. Tetapi mungkin keseronokan atau perlindungan itu bersifat luaran saja. Kita tahu dalamannya mungkin bakal ditakut. Kan musuhnya di mana-mana merata, bodyguard kena ada pistol. Tapi kalau kita minta wa tawallana fi man tawallait, di samping kita ada bodyguard fizikal ini, kita ada guardians kita, iaitu mungkin barangkali malaikat hafazah, malaikat penjaga, mungkin Allah yang menjaga kita melalui doa ini, wa tawallana fi man tawallait. Ramai kita tengok orang-orang soleh rumahnya simple sahaja. Bukan begitu tak ada harta, hartanya ada, tapi dia simple, dia relax saja, tak perlu susah payah nak kena rumah sampai nak kena kawat duri. Rumah tu dah macam pusat serenti kan, bergulung-gulung kawat durinya. Kita tengok keretanya mewah, bodyguard lagi, tapi kadang-kadang tidur pun tak lena, nightmare, tengah malam terkejut. Ada orang yang relax saja, bawah jejantas dia boleh tidur, siap sila panggung lagi, punya lena dia tidur kadang-kadang. Muslimin terhormati Allah, kita minta Allah lindungi kita, sama ada direct melalui Allah dan para malaikat, ataupun Allah lindungi kita. Kalau kita ada kelebihan, Allah lindungi juga kita melalui fizikal manusia, bodyguard yang ada. Malah Nabi SAW pun ada bodyguard. Nabi pun ada. Sebab itu dekat Raudhah, kalau siapa yang perasan, dekat Raudhah, kalau kita menghadap kiblat, dekat sebelah kiri kita yang dinding pagar hijau tu ada satu tiang, namanya tiang Haris. Tiang Haris ni iaitu pintu yang mana bodyguard Nabi akan stay dekat situ. Maknanya penjagalah, pengawal Nabi akan stay dekat situ. Ada banyak tiang-tiang itu menggambarkan pintu yang masuk. Ada tiang Sarir, ada tiang Al-Wufud, iaitu pintu ketika delegasi tetamu nak masuk Nabi. Antara satu tiang ni iaitu tempat orang berkawal ke rumah Nabi. Walaupun Nabi ada Allah, tapi tetap juga kawalan atau perlindungan itu datang juga melalui manusia-manusia yang Allah hantar. Justru kita, tuan-tuan, kalau tadi kan kita dalam dunia ni tak ada manusia yang boleh nak jaga kita, at least kita masih ada Allah. Kita nak minta jaga daripada siapa sebenarnya? Musuh yang kita tak nampak tu yang paling utama sekali. Kita minta wa tawallana fi man tawallait, ya Allah lindungi, berikan perlindungan, coverage kepada aku ya Allah. Tapi kita nak Allah jaga kita terlebih dahulu kena jaga Allah. Ihfazillah yahfazuka. Jaga Allah, hak Allah tunaikan, yahfazuka, Allah akan jaga kamu. Kita nak insurans, buat coverage kepada apa-apa kemalangan, musibah yang berlaku kepada kita, tapi kita yang tak bayar premium, yang tak bayar semua yang patut kita bayar komitmen tu, dan akhirnya insurans tu takkan cover kita. Kita nak Allah jaga kita, kita perlu bayar, kita perlu berurus niaga dengan Allah dengan harga yang mahal antaranya melalui ibadat-ibadat kita ni. Maka sebab itu kita minta wa tawallana fi man tawallait, kita minta perlindungan daripada Allah itu. Antara yang kita perlu bayar adalah melalui solat-solat kita, melalui zikir-zikir kita, melalui puasa kita, melalui bacaan Quran. Ini semua adalah fortress, inilah benteng-benteng kita sebenarnya. Doa-doa kita silahul mukmin, senjata orang beriman. So kalau kita minta perlindungan dengan Allah, semestinya orang beriman mereka nak pergi perang,
tengah malamnya solat tahajud dulu, kan siangnya berperang dan kena berpuasa. Kenapa? Kerana nak minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi orang-orang yang kuat jiwa ni, kita tengok tak payah orang-orang soleh yang hebat-hebat zaman Nabi tu, zaman kita ni cukup tuan-tuan. Tuan-tuan cari kawan-kawan kita ni yang jenis suka puasa Isnin Khamis. Cuba tuan cari jemaah-jemaah kita yang tuan kenal yang jenis suka puasa Isnin Khamis tuan, orang macam ni dia punya benteng sangat kuat dan doanya sangat makbul. Kadang-kadang Allah akan bukakan apa orang kata ilham yang sangat luas kepada dia. Nak kata laduni itu lebih kurang macam laduni lah, dia boleh nampak benda yang bakal berlaku kadang-kadang, atau instingnya tinggi, mungkin sixth sense, mungkin kita tak tahulah. Sebab apa? Sebab dia ada apa pelindung-pelindung ni. Dia ada puasa yang banyak, zikir-zikir yang sangat banyak yang diamal seumpamanya. So kalau kita nak minta Allah melindungi kita melalui wa tawallana fi man tawallait, kita kena cari jalan. So apa cara nak dapat perlindungan? So kena start lah untuk subscribe insurans-insurannya. So insurans-insurannya adalah kita perlu bayar premiumnya melalui ibadat-ibadat tadi ni. Harapnya Allah lindungi kita yang utama daripada musuh-musuh yang kita tak nampak ni, gangguan-gangguan yang kita tak nampak, maksiat-maksiat yang ada sekeliling kita. Harapnya Allah lindungi kita. Yang kedua barulah musuh yang nampak. Musuh-musuh yang nampak, perompak, penjenayah dan seumpamanya negara kita. Kan walaupun pihak ketenteraan, pihak berkuasa, polis kita dan seumpamanya dengan kelengkapan yang ada, tapi jenayah kita tetap ada. Justru kita sangat berharap Allah boleh lindungi kita melalui wa tawallana fi man tawallait. Betul, kadang-kadang kita jangan stres sangat dalam hidup kalau banyak benda yang kita nak tak dapat. Sebab ada banyak benda yang kita tak nak atau kita tak plan, kita akan dapat. Antaranya pelindungan-pelindungan yang kita tak tahu. Kadang-kadang Allah tak bagi kita benda ni kerana Allah nak selamat kita daripada satu benda yang lain. Sebab apa? Mungkin kerana doa yang kita minta, wa tawallana fi man tawallait. Kemudian yang keempat yang kita minta, wa barik lana fi ma a'tait. Wa barik lana, berkatilah kami kepada setiap apa yang telah kau a'tait, engkau beri kepada kami, engkau kurniakan kepada kami, itu kau berkatilah. Apa sahaja tuan-tuan, kalau kita list down apa yang kita dapat dalam hidup, kita ada pasangan, kita ada anak, kita ada family, kita ada kerjaya, kita ada harta, kita ada jiran. Apa yang kita ada hari ni? Tengok balik apa yang kita ada. Cuba kita tengok, dah dapat berkat belum? Memang dari sudut falsafahnya berkat itu ziyadatul khair, bertambah baik. Jadi dalam arti praktikalnya, berkat tu maksudnya apa? Harta yang berkat, pasangan yang berkat, kenderaan yang berkat, jiran yang berkat, apa-apa yang kita dapat, kerjaya yang berkat. Apa maksudnya? Benda itu bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Itu berkat. Begitu kalau kita dapat anak tu menyusahkan kita, maka kita kena fikirkan balik, ya Allah, kau beri aku anak, tapi anak tu menyusahkan aku. Maka kita cari balik mana hilangnya keberkatan tu. Kena cari balik lah. Cari balik jalan-jalan keberkatan. Tengok di dalam rumah kita, apa yang banyak dihidangkan dalam rumah sampai hilang berkat rumah, anak jadi tak tuhala tu. Tengok balik. Barangkali mungkin internet kot ustaz, cari jalan balik lah untuk kawal internet. Mungkin barangkali kawan-kawan dia kot, carilah balik. Kena cari balik jalan-jalan keberkatan. Itu juga dalam kerjaya kita. Kita rasa kita dapat gaji banyak, tapi dengan gaji banyak tu penyakit pula tiba-tiba banyak, habis duit ke situ pula, kereta pula selalu rosak, insurans tak cover, dah habis duit ke situ pula. Tak tahu sikit duit habis. Gaji rasa banyak, mana pula pergi hilang gaji, cari balik. Sebab apa? Gaji kita tak berkat. Tengok time hours kita, betul tak betul kita kerja dengan cara yang betul. Tengok masa kita submit kontrak, proposal, tender, apa semua tu, tengok balik apa yang kita buat selama-selama ni, subkon kita atau apa-apa benda lah yang mungkin kita istilahkan dengan hadiah ke. Tak nak sebut rasuah, sebut hadiah kan.
Apa-apa yang kita pandai mengelak sangat tu, tengok balik, kenapa Allah bagi aku banyak tapi hilang pula cepat banyak. Nak tengok harta tu manfaat tak manfaat, tuan-tuan, untuk kita pun bagus, kita nak bagi orang pun mudah. Nak sedekah tak ada masalah. Sedekah, duit kita ada je lagi sedekah, senang nak sedekah. Orang tak tolong kita senang nak bagi, itu berkat. Tapi nak tahu hilang berkat tak hilang berkat, kita pun rasa tak cukup, nak bagi orang pun tak ada. Itu hilang berkat. Pasangan yang ada bergaduh punya selalu, anak yang ada asyik menyakitkan hati. Kita tak boleh salahkan anak. Kita bila menjadi orang mukmin ni, kita cari solution. Kita bukan nak cari salah, cari solution. Dan solution yang paling utama, paling pokok adalah cari salah sendiri. Cari salah sendiri. Betul Islam ajar muhasabah. Muhasabah ni bukan hitung orang, hitung diri sendiri. Berlaku silap, cari silap sendiri. Tuan rahmati Allah sekalian, bila kita minta berkat dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki itu, yang Allah kurniakan kepada kita, dia bermanfaat kepada kita dan dia beri manfaat kepada orang lain. Itu barangkali praktikal dari maksud ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kerjaya yang ada, kita ada bisnes sebagai contoh. Bisnes tu bukan untuk kita sahaja, pada dia mungkin boleh buka peluang pada orang lain tak ada kerja, dapat kerja. Kebajikan-kebajikan terjaga, tak ada unsur penganiayaan dalam tu. Barangkali pekerjaan itulah pekerjaan yang berkat. Tapi kalau pekerjaan itu penuh dengan tipu, penuh dengan tikam belakang, pekerjaan itu penuh dengan hasad dengki, walaupun barangkali berjaya, dia dapat tender tu, tapi dia burukkan orang lain, dia hentam orang lain supaya dia dapat projek tu, rasuah lagi dan seumpamanya, maka hilang berkat dekat situ. Maka bila kita minta wa barik lana fima a'tait, kita bukan sekadar tunggu berkat tu datang, kita kena cari keberkatan. So kita list down dari satu-satu kenderaan yang aku ada ni, aku selesa tak dengan kenderaan ni? Dia selamat tak bila aku pakai? Maintenance okey tak? Kalau rasa tak okey, bukan nak salahkan jenama kereta, bukan nak salahkan mekanik, bukan nak salahkan bengkel, salah diri sendiri. Mana datang aku punya hasil yang menyebabkan kereta tu selalu rosak? Sebab mana pergi hilang berkat tu? Tengok kereta tu pergi ke tempat yang elok ke tempat yang tak elok, sebagai contoh. Mana lebih banyak? Bawa pergi masjid banyak ke bawa pergi kelab banyak, sebagai contoh. Wa barik lana fima a'tait, Allah berkatilah kami kepada setiap apa yang telah Kau berikan kepada kami. Yang terakhir kita minta wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, hindarilah kami, jauhi kami daripada keburukan-keburukan qadait yang Engkau tentukan untuk kami. Allah qada Allah ni banyak. Ya Allah dah plan untuk Allah nak bagi dekat kita. Tapi barangkali dengan sebab kita minta waqina syarra ma qadait, sebab Allah ni nak tunjuk yang dia sayang dekat kita, bukan dia bagi benda baik je. Dia nak sayang seorang hamba, antaranya dia bagi keburukan, syar, keburukan. Tengok kekasih Allah namanya Rasulullah SAW. Tengok para sahabat juga orang-orang soleh semuanya. Tapi tengok perkara-perkara yang tak elok berlaku dalam hidup mereka. Adakah sebab Allah benci mereka? Banyak keburukan-keburukan yang Allah beri kepada mereka sebab Allah sayang kepada mereka. Cuma dengan tahap keimanan mereka yang tinggi, maka mereka dapatlah jadi macam itu dan mereka boleh sabar. Kita mungkin takut tak sabar, maka Allah tak bagi keburukannya macam tu. Dan kita minta waqina syarra ma qadait kerana kita takut banyak benda-benda yang tak elok ada dekat sekeliling kita kot kena dekat kita. Takut, tuan. Covid ke, kemalangan ke, kebakaran ke, wallahu a'lam, kita tak tahu, semuanya rahsia daripada Allah. Tuan-tuan berpengalaman driving, perjalanan yang jarak jauh, kadang-kadang yang kadang-kadang kita paksa diri nak drive, yang kadang-kadang mengantuk dah. Kita bukan tak tahu mengantuk sangat ni, micro sleep tu sangat bahaya. Ramai orang mati accident sebab micro sleep. Tapi bila kita bayang-bayang balik, ya Allah, dah berapa kali dah kita ni micro sleep tapi tak accident. Mana datang itu?
Kita dah masuk dekat lane sebelah dah bertentangan arah dah. Tiba-tiba kita dikejutkan balik, kita selamat balik. Sama ada selamat disebabkan bunyi horn daripada depan, ataupun tiba-tiba kita yang terjaga sendiri. Allah selamatkan kita. Kenapa Allah selamatkan? Kita pun tak tahu. Barangkali doa yang kita minta awal pagi, wa qina syarra ma qadai. Kadang-kadang Allah nak selamatkan kita banyak cara. Kadang-kadang Allah bagi dengan cara yang kita tak suka. Kita anak buat hal, isteri buat hal ke apa ke, akhirnya kita jadi tak happy, akhirnya lambat keluar rumah. Kita dah plan nak keluar cepat, tapi orang ni buat hal, orang ni yang sikit perut, kita jadi tak happy nak keluar, hilang mood. Rupanya Allah sengaja lambatkan ini, rupanya Allah nak selamatkan kita dalam kemalangan. Kita keluar je rumah 2-3 minit keluar, rupanya 2-3 biji kereta accident dekat jalan keluar depan rumah tu. Barangkali Allah nak selamatkan kita, tapi Allah test dulu dengan apa perkara yang mungkin kita syarrama qadai, yang kita tak suka, yang tak elok. Jadi Allah hindari kita daripada benda tak elok, tapi Allah beri beberapa cara yang kita kena sabar dulu sebelum tu. Tuan-tuan sekalian, ini antara benda yang utamalah dalam doa kunut yang kita minta. Kita minta hidayah, minta kesihatan, minta perlindungan, minta keberkatan, kita minta satu lagi pembebasan daripada segala keburukan. Benda ini sangat penting. Kalau kita boleh betul-betul tulis dan tengok apa sebenarnya hidup kita ni, dan kita cari jalan balik untuk nak dapatkan apa yang kita minta selama ni. Doa kunut nampak macam simple, dia sunat abad sahaja, kan? Tapi dia sangat powerful, tuan-tuan. Dia sangat-sangat powerful. Maka sebab itu bagi yang mungkin tidak bersetuju dengan pandangan yang kata sunat abad doa kunut, tak apalah, relakan je lah kawan-kawan jemaah kita yang nak juga doa kunut. So lepaskan, mana tahulah dengan doa kunut mereka menjadi kita juga selamat pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan tazkirah ulang kaji yang ringkas pada malam ni, kita pasal doa kunut sahaja, yang mana intipati semua yang kita minta tu tujuannya kunut, supaya kita tunduk, patuh, tetap pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dimasukkan dalam syurga, yang disebut dalam ayat 17 surah Ali Imran, iaitu ada 5 golongan yang masuk syurga. Antara salah satunya al-qanitin, as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirin bil ashar. Ada 5 golongan yang masuk syurga. Salah satunya al-qanitin, iaitu orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang tersebut insya-Allah. Minta maaf salah silap aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.